Assalamualaikum semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Oh, goyang pula mejanya. Assalamualaikum semua, selamat malam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Kakak Deko lagi malam ni. Untuk kita, malam ni kita nak belajar. Bukan nak belajar lah, Kakak Deko nak sharekan sikit info berkenaan dengan jahitan teberana ataupun macam mana kita nak jahit teberana tu kan. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Sakinah. Kepakaran saya adalah merealisasikan impian anda semua untuk rumah anda kelihatan cantik, kemas dan teratur dengan sentuhan langsir dan aksesori deko yang lain seperti teberana. Okey, so malam ni kita nak sharekan macam mana kita nak jahit teberana. Okay, macam mana kita nak jahit teberana ataupun macam mana kita nak buat ukuran untuk teberana kita, ataupun macam mana kita nak dapatkan corak-corak yang cantik lah untuk kita setkan ataupun untuk kita, maksudnya bila kita letakkan teberana tu, corak tu nampak cantik. Okay, okay, kat atas meja saya ni ada 3 jenis kain. Okay, sebenarnya saya dah buat jahitannya separuh. Saya nak tunjukkan lagi separuh saja, tapi tak apa, saya akan tunjukkan daripada mula lagi macam mana kita nak jahitkan teberana ni. Okey, so kita ada few kain. Kalau boleh nampak, okay, kita ada corak yang macam ni. Okey, kita ada corak off-white ataupun cream, ada bunga-bunga sikit. Okey, yang ni tadi corak warna-warna garam. Okey, model. Okey, kita ada juga corak klasik mewah. Okey, so nampak tak corak ni kat tengah? Okey, nanti saya akan terangkanlah macam mana. Okey, first sebelum kita jahitkan teberana, okey, macam mana kita nak ukur teberana kita? Okey, maksudnya kat sini, kalau you all beli teberana yang dah siap, you all kena tanya berapa panjang, ataupun you all kena tanya sesuai tak untuk saiz 6-seater dining table contohnya, ataupun you all nak beli untuk coffee table. So you all kena tanya orang yang jual tu, teberana ni sesuai untuk saiz yang mana. Jangan main beli je, sebab kadang-kadang tak cukup panjang, kadang-kadang tak cukup pendek. Okay, kadang-kadang terlalu pendek, jadi tak cantik. Okay, so ada orang dia suka pakai teberana tu, maksudnya rana dia jatuh sedikit. Maksudnya jatuh sikit lah. Kalau saya boleh tunjuk kat sini, ni meja, ujung meja kita ni. So rana tu akan jatuh sedikit. Ada orang suka pakai yang jatuh, ada orang suka yang betul-betul di atas meja. So terpulang pada masing-masing. Tapi kalau nak cantiknya, biarlah dia jatuh sikit lah. Dia jatuh sikit daripada rana tu, baru dia nampak cantik. Okay, terima kasih siapa yang baru join untuk bersama dengan Kakak Deko malam ni. Okay, so first kita kena ukur meja kita. Maksudnya cara kita nak ukur, either kita ambil meter tape. Okay, kita kalau kat rumah tak ada meter tape macam ni, boleh ukur dengan tali dan boleh ukur dengan pembaris semula, boleh juga. Ataupun ada meter tape yang tape yang meter panjang tu kan, just ukur sajalah. So contohnya saya ukur lah meja saya ni, contohnya saya ukur 105 cm. So tu panjang meja. So kalau nak teberana tu jatuh sikit, katalah kita tambah dia lagi 100, lebih kurang kita tambah dia sampai 120. So dia akan jatuh sikit lah, ataupun 130 cm. So itu panjang teberana kita. So maksudnya kita beli kain tu, nanti kita ukur lah 1,5 meter, ataupun kita terus beli kain 1,5 meter dan kita terus potongkan dia, dan kita akan dapat saiz untuk meja kita tadi 105. Okay, so yang kain yang saya dah sediakan ni adalah kain yang sesuai untuk 6-seater dining table ataupun coffee table. Okey, di mana saya telah jahitkan kedua-dua belah yang panjang tu. Okey, so saya nak tunjukkan kat sini, saya terbalikkan semula. Okey, saya ada kain yang panjang. Okey, maksudnya macam ni, kain yang panjang. Okey, rana ni kebiasaannya lebar dia adalah sebanyak 30 cm. Okay, kebiasaannya lebar dia sebanyak 30 cm. Kalau you all nak buat custom made, okay, boleh request untuk 35 cm ke atas. Ataupun you all suka yang tak nak kecil sangat tengah-tengah tu, you all nak yang besar sikit, so boleh request lah
untuk custom made kalau you all ada. You all boleh tempah-tempah kat mana-mana ke kan. So boleh request untuk custom made table runner. Okay, boleh juga. Okay, so contohnya kat sini saya ada lebar kain sebanyak 37 cm. Okay, 37 cm. So nanti saya akan jahitkan setengah inci dan setengah inci. So kita ada lebih kurang 35 cm lah balance. Okay, so lebar table runner saya. Dan kita ada juga panjang dia kat sini sebanyak, kita ukur ruang apa ni, ni sempit sikit sebab biasa kita potong kat tempat lain, meja lain. Okay, so kita ada panjang dia sebanyak, kita ukurkan panjang dia sebanyak 160 cm. Okay, so sesuai untuk 6-seater dining table. Okay, so sekarang ni bila kita dah ukurkan, maksudnya panjang tadi 160, lebar je 35 tambah basi jahitan, ataupun kita boleh terus ukur untuk 40 cm pun tak ada masalah. Okay, lagi cantik, table runner tu lebar sikit lagi cantik. So kita akan dapat saiz macam ni lah, panjang, dan kita dapat juga saiz lebar. Okay, maksudnya kita akan dapat 2 keping lah. Potong kain sekeping dengan saiz ini. Okay, kemudian kita cantumkan dulu kain yang di hujung ni. Saya dah jahitkan ni. Okay, kita jahitkan hujung ni. Tangan saya ni kita jahitkan. So kita cantumkan kain ni hujung dengan hujung. So kita cantumkan dia sehingga ke hujung. Okay, cantumkan dia sehingga ke hujung. So jahit kedua-dua belah. Maksudnya jahit yang belah panjang ni dan jahit lagi sebelah panjang yang sini. Okey, boleh So selepas kita dah jahitkan, sampai hujung, kemudian kita terbalikkan. Okey, kita terbalikkan Kita terbalikkan dulu. Okey, kemudian kita gosok jahitan yang di jahitan tu lah. Kita gosokkan dia, bagi dia rata. Dan kita matikan jahitan tu. Faham maksud matikan jahitan tu? Kita gosokkan jahitan tu, nanti dia jadi sekeping macam ni lah. Okey, so bila dah dapat sekeping macam ni, kita akan cantumkan dia, samakan dia hujung ke hujung. Okey, hujung ni kadang-kadang kita gunting tu tak sama ke kan. So tak ada masalah, jangan risau. Sebab tu kita kena terbalikkan dia. Kita dah matikan jahitan dia, kita dah gosok, dia dah licin. So kita kena potong. So macam mana kita nak potong? Okay, nampak tak? Saya saja je nak tunjukkan yang basi-basi ni kan. Dia tak rata. So kita kena potong dia, bagi jahitan yang hujung ni sama rata dulu. Okay, so cara kita nak potongkan dia, boleh ambil pembaris L ni. Okay, so kita just letak dia sesiku kat sini. Boleh nampak kan daripada gambar tu? Kita letakkan dia siku L macam ni, hujung. Okay, kita ambil penanda warna. Okay, kita ambil penanda warna ni, kita terus je tandakan. Okay, bila kita dah tandakan, kita boleh terus potong. Maksudnya kat sini pembaris ni dah memang akan tegak. Sebab tu lah yang 90 degree So memang dah tegak. So kita just potong je lah hujung ni. Nak bagi jahitan yang hujung tadi tu yang tak sama tu kan, kita samakan dia. Okey, mungkin ada yang cakap cara kakak Liko ni susah sikit sebab nak terbalik. Tapi yang pentingnya kita dapat kemasan table runner tu lah. Ada orang buat dia jahit semua dulu and then baru dia matikan jahitan. Yang tu saya tak sukalah cara tu kan. Okay, so bila dah siap macam ni, kita akan, so kita dah potong sama lah, hujung dia sama kan. So kita akan potong bentuk segitiga kan. Hujung table runner tu dia bentuk segitiga. So kita akan potong dia bentuk segitiga. So macam mana kita nak ukur, terpulang pada you all nak macam mana. Okay, kebiasaannya saya akan ukur dulu hujung ke sini sampai hujung ke sini. Okay, kita ada lebih kurang 13.4.
bagi 2, kita ada dekat sini area 6 point, lebih kurang 6 point 6.5, 6.6, 6.7 lah, lebih kurang 6.7. Okay, 6.7 inci. Kita ada 13.4 inci. 13.3 inci. So kita bahagi 2, kita ada di tengah-tengah situ. So kita tandakanlah sikit guna kapur ni, tak ada masalah pun, nanti kapur ni akan hilang. Okay, so bila kita dah tandakan tu, kita dah tandakan. Okay, so kita kena tandakan juga sampai hujung mana yang kita punya hujung segitiga tu kita nak ambil. So kita tandakan dekat hujung. Okay, saya nak dia tak berapa tajam sangat. Saya nak dia macam just nice je. So saya akan ambil 6 inci daripada hujung sini. Hujung pembaris ni saya akan ukur 6 inci. Saya akan tandakan. Dan saya ukur juga sebelah sini. Pembaris ni senang dia boleh terbalikkan. So saya ambil juga 6 inci kat sini. Okay, saya dah ambil 6 inci. Kemudian yang tengah ni kita dah tandakan. Kat jari saya ni kita dah tandakan. So kita dah tanda sini. So kita just garis sahaja. Okay, garis sahaja. Okay, untuk kain yang tak licin, dia tak akan bergerak lah. Tapi untuk kain yang agak licin, dia akan bergerak. So lagi elok kita pinkan dia. Okay, so untuk kain yang tak licin, dia tak bergerak. Okay, so kita lukislah sebenarnya. Kita lukiskan dia bentuk segitiga. Okay, boleh nampak? Okay, so kemudian kita just potongkan sahaja. Contohnya kat sini, saya potongkan. Okay, kita dah potongkan. Kita potong lagi sebelah. Okay, kita potongkan. Kalau ada soalan boleh terus tanya dekat ruangan komen. So kita dah dapat hujung macam ni. Okay, nampak tak? Hujung macam ni. Okay, so kemudian tu kita akan terbalikkan semula untuk kita jahitkan hujung yang segitiga tadi tu lah. Sebab yang lain kita dah jahitkan kan. So kita terbalikkan semula. Kita balikkan semula. Tu aku cakap kat Deko dia. Ada yang cakap susah ke kan. Sebabnya dia dah kita 2 kali kita terbalikkan. Kemudian kita pinkan yang hujung dan hujung ni. So kita just ambil je pin sebab kita nak jahitkan. Supaya kita nak make sure yang kita jahit pada tempat yang sama lah. Okay, so kita pinkan dia. Okay, lepas ni boleh jahit table runner. Sesiapa yang ada mesin jahit kat rumah boleh jahit table runner. Okay, so kita just pinkan dia. Okay, kemudian kita akan pinkan dia. Kita pinkan semualah. Maksudnya agak-agak yang you all rasa. Jangan pinkan banyak-banyak. Macam ni saya pinkan tengah-tengah lah. Hujung tepi ni, hujung tepi ni, hujung tepi sini, hujung tepi sini, hujung yang di bucu ni dan di tengah ni. So kita ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 pin So sebelah lagi satu pun sama. Kita pinkan juga. Selalu saya minta saya punya tailor je jahit ni. Hari ni saya nak tunjukkan. Ini masalah untuk you all belajar, untuk you all tahu. Okay, so kita sama juga kita pinkan. Okay, so kita pinkan juga kat sini. Okay, kenapa saya pinkan macam ni? Sebab nanti senang kita nak campur masa kita jahit. Okay, sebab nak tunjukkan you all. Okay, ada apa-apa soalan boleh tanya di ruangan komen. Okay, boleh komen. Okay, you all tahu kan table runner ni apa? Table runner ni alas meja. Alas meja yang tak cover semua meja. Dia cover hanya sebahagian di tengah saja. Okay, so bila kita dah tandakannya, kita akan jahit. Okay, yang hujung nampak tak macam ni? Yang hujung ni tak apa. Yang tadi kan kita dah lipat dulu, kemudian kita potong kan. So kita biar saja. So kita akan jahit. So kalau nak bagi cantik, you all just potong je lah. Yang ni tak ada masalah pun. Okay, so ambil je kain pula, ambil je gunting dan kita potong je di sini. Okay, tak ada masalah pun. Kita samakan je. Kalau tak nak potong pun tak apa. Sebab bila kita dah terbalikkan nanti dia tak akan nampak pun.
Okay. So kita potongkan dia. So bila kita nak potongkan dia, so now kita nak jahit. Kita nak jahitkan bahagian yang tadi tu. So kita jahit basi sebanyak 5 inci. 5 inci. Oh, okay. Lupa pula. Okay. Yang ni, sorry, 5 inci pula, setengah inci. Ni 1 inci. Okay, so kita jahitkan dia separuh lah. Separuh daripada 1, maksudnya setengah inci basi jahitan. 5 inci besar sangat ni kakak dekor dah 5 inci. Okay, so kita nak jahitkan dia sebanyak 5 inci. Kalau you all macam takut, you all boleh ambil pembaris. Boleh gariskan tempat yang kita nak jahit tadi tu. Kita ukurkan setengah inci. Contoh saya tunjukkan sebab mungkin ada yang beginner. So kita tandakan semula. Kita tandakan setengah inci. Untuk senang kita nak jahit So kita just garis. Ambil pembaris je. Kalau tak ada pembaris ni boleh ambil pembaris biasa. So kita gariskan saja sampai ujung. Okay, so sama belah sini pun sama juga. Okay, kita ambil, kita ukur setengah inci yang kita nak. Okay, so untuk yang beginner senang kan sikit. Bila dah ada garis tu senang sikit nak jahit. Tapi janganlah tekankan kapu ni terlampau dalam sebab nanti kan dia macam colour pula. Dia just macam asalkan dia touch dan berwarna je dekat situ. Okey, tak ada masalah. Okey. So kita lorehkan. Loreh ke maksud dia? Loreh. Okey, kemudian kita buat juga yang sebelah sini. Satgi kan ada yang tanya macam mana kakak dekor jahit tu sengit-sengit bahagian yang sengit tu nak make sure dia jahit. Dia dah sebenarnya kat mesin ni dia dah ada tanda setengah inci. Okey, so tak ada masalah lah. So saya tunjuk untuk yang beginner. Nanti kan kata kakak dekor tak tunjuk kan. Okey, so kita tanda juga yang sini. Tanda juga yang sini. Boleh komen di ruangan komen untuk sebarang pertanyaan. Okey. Sambil-sambil tu boleh buat borak juga. Okey. Okey, kita dah tandakan setengah inci. Okey. So kita akan jahitkan bahagian yang kita tandakan tadi. Okey, nampak tak? Okey, kita dah tandakan. Kita nampak sangat warna biru tu kan. Tapi dia nampaklah garis tu. Okey, so sekarang saya nak jahitkan. Okey, kalau kat rumah ada mesin jahit, kalau kat rumah tak ada mesin jahit macam mana? Okey, table runner boleh juga jahit tangan, tapi penat sikit lah. Okay. Alright, so kita nak jahitkan dia. So kita jahit je lah. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nanti kita tundukkan sikit. Kalau dah ada tanda tu kita boleh laju. Kalau tak, yang ni kakak dekor tunjukkan. Ada jarum ni, kita tarik sikit. Okay, so kita akan jahitkan. Kalau kat bahagian tu boleh silukan sikit bahagian bucu tu. Okey, kemudian kita akan kemudian kita akan pusingkan dia. Pusingkan dia kat bahagian bucu tu. Okey. Okey. So kita pusingkan dia. Kita tunjuk slow pula slow motion. Tunjuk slow motion. Untuk yang sebahagian ni kita akan jahitkan ke semuanya. Ke semua bahagian. So kita akan jahitkan ke semua bahagian. Okey. Okey, dah siap. Okey, so kita akan potongkan, kita akan selipkan benang-benang tadi. Okay, so kita dah siapkan jahit bahagian ni. Kita dah siap jahit bahagian ni, okay, tak ada masalah. Lepas tu kita nak jahit bahagian yang sebelah. Okay, make sure kita dah garis tadi kan bahagian ni. So kita akan jahit yang ni semua, kita akan jahit sampai sini. Kemudian yang kat sini kita jahit sikit, kemudian kita langkah sikit dan kita akan jahit. So kita ada lubang kat tengah-tengah ni. So fungsi lubang kat tengah ni sebenarnya kita nak terbalikkan kita punya table runner tu. Okay,
So kalau tak ada lubang ni nanti macam mana kan kita nak terbalikkan table runner tu. Okey, so kita jahit sebelah bahagian yang sebelah lagi. So kita letak je mesin kat situ. Okey. So kita jahit. Nak sampai kat bucu boleh slow sikit, jangan laju sangat. Takut nanti kan. Okey. So kita akan pusingkan dia. Pusingkan kain tu. Ingat yang ni kita jahit. Kita akan langkah So saya akan pusingkan ni. Lepas tu saya akan langkah. Yang ni saya akan tarik macam ni. Nampak tak? Lepas tu kita letak balik. Okay, so lubang tu sangat kecil. Ataupun tak apa, terputus pun tak apa. Tarik. So kita akan matikan sikit nanti. Kita jahit semula. Okay, so jahitan dia akan mula balik lah. So kita ada lubang kat tengah-tengah tu Okay, dah nak siap. Alright, dah siap. Okay, kita offkan mesin. Mesin ni nanti kan dia melompat pula. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh komen kat di ruangan komen. Okay, so kita kita buang semua jarum-jarum ni. Kita buang semua jarum-jarum ni. Okay, so nampak tak yang ni tadi? Okay, bahagian yang kita langkah tadi tu, dia akan jadi macam ni lah. Ni jahit, kita jahit sini, kita jahit sini. So kita akan ada lubang kat tengah-tengah ni. Nampak tak? Jadi boleh masuk So sama juga. So tak apa, yang tu kita biarkan. So sekarang ni kita ambil snip. Snip ni, ataupun kalau tak ada snip ni, kita ambil ujung gunting ni. So kita akan guntingkan bahagian yang segitiga hujung. Kita snipkan sikit bahagian hujung macam ni. Okay, ni segitiga. So hujung ni kita akan snipkan sikit. Kita dah snipkan. So kita akan snipkan juga bahagian yang hujung sini. Okay, so kalau pakai snip ni pun boleh, kalau tak pakai gunting. So kita cari balik lubang yang tadi kita langkau tu. Okay, kita cari balik. Okay, yang ni macam agak rumit sikit, tapi tak adalah rumit pun. So kita akan terbalikkan. Macam mana ni kakak Jeko? Lubang dia sangat kecil. Okay, so kita terbalikkan dia sikit-sikit. Okay, so kita dah dapat sikit, so kita tarik. Okay, kita tarik. Tarikkan. Tarikkan. Okay, kita tarikkan. Nampak Okay, kita tarikkan perlahan. Okay, mana lubang tadi? Saya bagi lubang tadi. Kat bahagian lubang tadi tu, kita kibas sikit lah. Kita buat macam ni, dan kita kibas. Okay, nampak tak? Bila kita dah gosok, dia senang je nak bentuk kan? Boleh nampak tak? Dia terus dia membentuk segitiga tu. Okay, so tak ada masalah. So bila dia dah membentuk, sebab kita dah gosok yang lain. So sebab itulah saya suka teknik gosok dulu jahitan yang pertama tadi, kemudian baru kita potong bahagian hujung. Kalau kita potong dulu, kemudian kita jahit, nanti dia tak, maksudnya kita tak tahulah dari segi dia betul-betul tegak ke tak betul tegak ke kan. Maksudnya jahitan hujung ni dia tak mati lagi. Jadi semua jahitan tak mati lagi. So sekarang ni jahitan hujung saja tak mati. Kita boleh ambil iron. So kita just gosokkan dia je lah. Okay. So kalau yang hujung ni tak terkeluar, kadang-kadang hujung ni dia tak terkeluar, mungkin you snip terlampau sikit. So you just ambil je. Macam ni tadi dia macam kurang cantik. So saya akan masukkan gunting di hujung lubang tadi. Bawa gunting tu sampai hujung. So kita cucuk sikit lah hujung tu. Kita cucuk dia bagi dia tajam. Okay, nampak tak hujung tu? Okay, so dia dah tajam. So bahagian sini pun sama. Okay, dah siap table runner. Kita tahu, senang je kan? Okay, ingat tak tadi bahagian yang lubang tu? Saya nak fokus pada bahagian yang lubang tu. Sebab kita tak jahitkan dia. Okay, so kita make sure lah semua yang bucu-bucu ni dia terkeluar. Kalau dia tak terkeluar, you just tarikkan dia macam ni. Okay, keluarkan dia je. Keluarkan bucu yang hujung ni. Okay, sebab yang jahitan yang lain dah mati, so tak masalah. So nanti bila yang ni kita gosok je, dia terus mati. Okay,
So, sekarang ni yang hujung tadi ni, yang lubang tadi ni kan. Okay, bila you all dah gosok, jahitan ni dah mati. So, dia tetap berlubang kat hujung ni kan. Sikit lubang ni lebih kurang mungkin 3 inci, mungkin 4 inci kan, terpulang. Cara ni kita nak matikan lubang ni, kita tak boleh jahit. Okay, melainkan kalau you all nak buat corak jahitan di hujung, boleh jahit semua. Okay, tapi selalunya table runner hujung ni kita tak jahit. Okay, so cara kita nak tutupkan lubang ni, kita ambil hot glue tu. Okay, so kita saya tak lupa pula nak standby hot glue tu tadi. So kita ambil hot glue tu, kita just gluekan dia kat hujung ni. Okay, glue je lah. Letak glue and then kita tekap je. Okay, so ingat kita kena gosok dulu, kemudian baru kita letak hot glue tu. So kita letak gum tu sikit, so dah siap kita punya table runner. And then kita boleh tambah aksesori kita yang di hujung ni. Okay, so kita just jahit aje lah hujung ni. Okay, boleh tengok live saya sebelum ni, saya dah tunjuk macam mana kita nak jahit aksesori table runner kan. Okay, so bila dah siap, so hujung tu kita dapat lah ada juntayan table runner tu. Okay, yang ada hujung macam ni. Okay, so itu je saya nak sharekan untuk malam ni. Okay, thank you pada semua yang join live malam ni. Okay, terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Lepas ni mungkin anda boleh gunakan balik. Mungkin you all ada curtain ke, curtain yang lama tapi kain masih elok. So kita boleh gunakan balik kain tu untuk kita jahit table runner. Tapi make sure masih sesuai dengan tema dekor rumah anda semua. Okay, so selamat malam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Kakak Dekor malam ni. Ingat Kakak Dekor, kepakaran saya adalah merealisasikan impian anda semua untuk rumah anda kelihatan cantik, kemas dan teratur dengan sentuhan langsir dan aksesori dekor yang lain. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita off now.